di di sepanjang jalan kehidupan. Boleh berlaku. Nak lagi di zaman Nabi dah tak ada ni, kan? Di zaman Nabi SAW sudah pun begitu lama meninggalkan kita, 1439 Hijrah. Sebelum itu lagi Nabi SAW telah pun meninggalkan kita, tuan-tuan sekalian. Dari kesesatan, kesyirikan dan perkara-perkara lain pun timbul. Sejarah telah pun cerita kepada kita bagaimana syirik ini telah berlaku dalam kehidupan sejak berabad-abad lamanya. Bila mana sesuatu kaum ataupun sesuatu tempat itu kehilangan ataupun kewafatan nabi-nabi mereka, maka lama kelamaan mereka ini kembali kepada tabiat dan agama asal. Cuma kita nak dipelihara. Ada orang yang terus kekal di dalam kesyirikan, ada orang yang terpelihara iman dan akidah dia, selamat akidah dia, oleh kerana mereka mengikut jalan nabi-nabi, jalan rasul-rasul dan jalan salafun salih, jalan tabi'in, jalan apa namanya, tuan-tuan guru salafun salih yang tidak jemu-jemu bimbing kita hingga ke hari kiamat sampai bila-bila, tuan-tuan sekalian. Yang pertama yang Nabi sebut 7 perkara kalau sekiranya berlaku kepada seseorang maka ia akan binasa. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik bukan sekadar kita tengok kepada syirik yang jelas, tetapi kita tengok juga kepada syirik yang tidak jelas. Syirik yang tak jelas ni apa dia, tuan-tuan? Iaitulah sifat-sifat mazmumah yang ada dan bersarang di dalam hati kita. Oleh kerana kita manusia biasa, kita insan biasa, maka tak dapat lari daripada sifat-sifat dan juga perkara-perkara yang semacam ini. Sifat-sifat mazmumah tak boleh lari. Sombong, ujub, riak, takbur, apa lagi? Hasad, kan? Macam-macam. Benda tu ada tak dengan kita, tuan-tuan? Ada. Tak boleh lari dah, kan? Cuma bagaimana kita dari sehari ke sehari nak benteras, bagaimana kita dari hari ke hari kita nak meminimumkan, nak kurangkan kadar ataupun level sifat-sifat mazmumah ini. Pasal kalau dia tinggi, tuan-tuan sekalian, dia akan memakan segala perkara yang kita buat, segala amal kebajikan yang kita buat. Jika level sifat-sifat mazmumah ni tinggi, tak ada apa, tuan-tuan, tinggal pada amalan kita. Kita buat baik banyak, buat amal banyak, tapi tiba-tiba ujub, riak, takbur, sombong dan lain-lain yang sewaktu dengannya. Apa dia lagi yang tinggal ke kita? Pahala. Baca Quran banyak, tapi riak. Contoh, kita kata Tuan Haji berapa juzuk dah bulan ni? Anak alhamdulillah, ni nak masuk kali kedua dah khatam. Dia pula cerita ke orang, kata dia buat benda tu, mungkin bila dia cerita tu, dengan perasaan riak dan sombong, takbur dan sebagainya. Wal'iyadzubillahi min zalik, tuan-tuan. Kita kena jaga sebab cara iblis menggoda dan juga menipu daya anak Adam ini ialah dengan cara melihat kepada tabiat kita, tuan-tuan sekalian. Orang yang baca Quran sedap. Contoh, orang yang mahir bertaranum, qari lah. Qari, agak-agak syaitan boleh tak suruh dia berhenti jangan baca Quran, tuan-tuan sekalian? Boleh tak? Tak boleh. Syaitan tak boleh suruh. Macam itulah orang yang kuat sedekah, orang yang kuat ibadah, kuat amalan dan sebagainya, syaitan tidak akan mampu untuk suruh dia berhenti daripada amalan tersebut. Tak boleh. Tetapi syaitan suruh galakkan dia. Syaitan suruh dia, dan syaitan berikan puji-pujian kepada dia. Nampak gayanya dalam jabatan ni, kan, dalam surau ni tak ada orang boleh challenge kau. Dalam bab taranum, dalam bab bacalah sedap-sedap ni, baca kuat-kuat ni bagi orang boleh dengar, kan? Bagi orang boleh dengar.
Nanti bila orang dengar, orang akan terpesona dengan bacaan-bacaan yang kamu perdengarkan. Orang akan puji kamu, oh hebat, dia ni hebat. Kan? Kalau orang tu kuat semayang pula, dia suruh lah semayang ni. Jangan berhenti semayang. Rasanya dalam komplek ni kau seorang yang kuat semayang macam ni. Tak ada orang kita jumpa orang kuat semayang macam tu. Tak. Kita dengar macam tu. Tak. Menerusi lintasan hati kita dengar, kita pun naik bangga tuan-tuan sekalian. Kita naik sedap. Kita naik seronok, naik bangga, naik apa? Betul juga. Selama aku duduk perhati-perhati, aku seorang duduk rajin kan? Aku seorang rajin sedekah, aku seorang rajin ni, rajin tu, rajin ni. Last kali tuan-tuan sekalian, kita tertipu dengan apa nama? Dengan sifat mazmumah yang kita ada. Syirik ni, yang kata syirik ni dosa dia macam mana? Kita pun tahu dah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada dosa syirik, tetapi dosa syirik Allah tak ampun. Pasal apa? Pasal syirik ini adalah satu kezaliman yang sangat besar, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Inna syirka la zulmun azim. Kita pun tahu, syirik adalah satu kezaliman yang besar. Macam mana tak zalim tuan-tuan sekalian? Bila mana Allah Taala bagi kita macam-macam, bagi kita kenikmatan, anugerah dan macam-macam lagi perkara yang Allah Taala beri kepada kita, sehingga tak boleh hitung segala nikmat. Segala nikmat Allah Taala ni tak boleh hitung. Tiba-tiba kita balas dengan kesyirikan kepada Allah. Kita balas dengan kita menduakan Allah dengan segala sesuatu. Sedangkan kita selalu baca, kita selalu baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu. Kita pun maklum. Tetapi dalam masa yang sama, tanpa kita sedar ataupun secara kita sedar, kita bertindak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu. Ini kita fikirkan sama-sama. Kalau sakit kronik, sakit zahiriyah, darah tinggi, kecil manis, gout, apa bala lagi penyakit, boleh diobat dengan pil-pil. Tapi orang tak jual tuan-tuan di kedai pil mazmumah, tak ada di farmasi. Pil sombong, pil riak, pil ujub, pil takbur ada jual di farmasi tuan-tuan sekalian. Tak ada. Maknanya kita pergi ke farmasi nak beli, hari ni level riak saya tinggi, level ujub saya tinggi, mari boleh dua biji pil nak makan. Tak ada jual. Dia dengan apa? Dia dicuci dengan hati dan dicuci dengan perkara-perkara yang melibatkan hati kita. Sebab itulah kita sebut, apa yang kita patut jaga ialah sifat syirik khafi, syirik tersembunyi yang mesti kita padamkan. Tapi tak nak buat macam mana? Dah tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, mesti bajai dan sirami dengan istighfar. Di level orang-orang biasa macam kita ni, bukan tahap waliullah, bukan tahap siapa-siapa, kan? Bila terujub sikit tu biasa, teriak sikit tu biasa, kan? Kadang-kadang kita bagi sedekah, sebelum ni tak pernah pun bagi sedekah banyak tu, tiba-tiba hari ni ada lebih sikit, bagi lebih. Contoh, tiba-tiba teriak sikit, kan? Tutup dan siram, cepat-cepat berhenti, astaghfirullahalazim, kita istighfar. Ulama memberitahu kepada kita ialah ubat untuk kita hentikan serta-merta penyakit mazmumah yang kita ada. Bagi orang yang tahap dia biasa macam kita, ialah istighfar cepat-cepat saat kita mengingati bahawa kita telah melakukan perbuatan ujub, riak, sombong, takbur dan lain-lain. Maknanya bila kita dah perasan dah, aku ni jadi apa ni, kan? Kita pegang istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan dan kurangkan perasaan mazmumah yang ada dalam hati kita tu tuan-tuan. Tak boleh lagi dah. Kadang-kadang kita perasan macam tu, kadang-kadang kita bila terbuat perkara-perkara yang lebih daripada amalan kebiasaan kita, tak boleh lagi, kadang-kadang dia ada berasa,
Dia ada perasaan macam tu, tak boleh lari, kan? Macam mana nak tutup? Istighfar cepat-cepat, kan? Baik. Kemudian yang keduanya ialah as-sihru, as-sihru, kan? Sihir dan juga perbuatan-perbuatan yang sewaktu dengannya. Yang nombor dua lah. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Sihir adik-beradik lah syirik, betul? Adik-beradik syirik lah, kan? Cuma perbuatan dia tu bawah sikit daripada syirik, kan? Perbuatan khurafat, perbuatan syirik dan sebagainya, kan? Itu semua rasanya sudah pun semakin berkurangan berkat kita mengaji, berkat majlis-majlis ilmu di mana-mana. Hari ini suasana majlis ilmu di mana-mana, kan? Di surau-surau, kan? Di komplek-komplek, di pejabat-pejabat, jabatan-jabatan, bank-bank dan sebagainya. Tak termasuklah surau-surau tempat kita, kan? Masjid-masjid tempat kita, semua majlis ilmu ada tiap-tiap hari subuh, tiap-tiap hari, tuan-tuan sekalian. Tinggal kita nak dengan tak nak, kan? Nak pergi dengan tak nak pergi je, kan? Tapi majlis ilmu berjalan macam biasa. Kitab fiqh, hadis, apa semua sekali, semua dibincang dan diajar dalam masjid dan surau, free of charge, tak kena bayar pun, kan? Ada tak orang mari masjid kena bayar? Tuan-tuan mari sini kena bayar dengan ceramah, dengan kuliah, dengan pengajian, dengan hadis, ayat Quran dan sebagainya. Tak ada kena apa-apa, tak? Free. Kita nak mari, kita punya suka. Kita tak mari pun kita punya suka. Tapi kalau bodoh, contoh, jangan marah kat orang, marah kat kita. Sebab kita yang tidak ada rohbah, tidak ada keinginan untuk mengaji dan memperdalami ilmu pengetahuan. Baik. Sihir, walaupun kita kata tak ada, tetapi masih wujud, masih ada lagi orang percaya, tak? Orang percaya kepada benda-benda yang semacam ini, tuan-tuan sekalian. Bukan kata tak ada, sikit, tapi masih ada lagi. Kita duduk semayang setiap hari, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak? Kepada engkau yang kami sembah, ya Allah, kepada engkau juga kami mohon pertolongan, mohon perlindungan, mohon keampunan, mohon segala macam perkara yang kami nak. Tiba-tiba kita masih lagi percaya kepada makhluk-makhluk yang lain, percaya kepada unsur-unsur mistik dengan harapan nak tolong ataupun nak minta tolong. Bomoh. Bukan semua bomoh, tuan, bukan semua bomoh. Kadang bomoh patah tak ada kena-mengena pun, kan? Bomoh patah, bomoh apa nama, wallahu alam lah. Dan bomoh tu bukan semua sekali, kan? Mereka yang menggunakan ruqyah syariah, kita biasa dengar, kan? Ustaz-ustaz kita yang buat ataupun yang menjadi pengamal perubatan Islam, mereka menggunakan ruqyah syariah. Jampi, ruqyah ni apa dia? Jampi, tuan-tuan. Jampi serapah ni boleh tak dalam Islam? Boleh. Sebab tu kalau tidak, orang tak bubuh lah nama ruqyah, kan? Ruqyah syariah ni jampi serapah yang dibenarkan dalam Islam, guna ayat-ayat Quran, kan? Guna ayat-ayat Quran. Kita mengaji dengan tuan-tuan guru kita, tak? Berkenaan dengan apa namanya, jampi serapah yang dibenarkan. Tetapi di sana ada juga segelintir orang yang menggunakan ruqyah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, guna perantaraan, guna itu, guna ni, jin, syaitan, iblis dan sebagainya, kan? Ini antara perantaraan-perantaraan yang boleh dikatakan menjurus kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Sihir, kan? Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wal bomoh nasta'in. Tuan-tuan, iyyaka na'budu wal bomoh nasta'in, tuan-tuan, kan? Kami sembah engkau, ya Allah, tapi dalam masa yang sama kami masih lagi membenarkan diri kami dikuasai oleh kepercayaan khurafat dan karut-marut, kan? Okey, ini tak ada apa, ustaz, ni adat kebiasaan, tuan-tuan. Adat kebiasaan orang panggil al-uruf wal adah. Dalam bahasa fiqh dia panggil al-uruf wal adah. Uruf mesti ikut syariat. Kalau uruf tu tak ikut syariat, tak boleh pakai. Kan? Kita mengaji, kan, dalam fiqh, kan? Kita mengaji dalam fiqh,
uruf dan kebiasaan, adat dan kebiasaan yang diamalkan dalam satu-satu masyarakat, dia mesti ikut syarak, kan? Ikut syarak. Sebab kalau tak ikut syarak, adat dan kebiasaan itu akan akan terhakis ataupun tak boleh dipakai, tidak boleh diamalkan dalam masyarakat, kan? Orang tua kata, kan, hukum bersendi adat, adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah, kan? Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah, kan? Maknanya apa? Mesti adat, mesti ikut hukum syarak. Hukum syarak dah tentulah mari daripada rujukan-rujukan yang muktabar, yang kita dah tahu dah, dan kita dah sedia maklum, kan? Tak boleh sambil-sambil lewa kita melaksanakan adat-adat yang tertentu, kan? Okey. Contoh adat-adat ni kita faham lah, kan? Dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam kita ni, banyak adat-adat, kan? Tambah ikut negeri, ikut bangsa, ikut suku dan sebagainya, adat-adat yang tertentu tak boleh diamalkan, kan? Adat apa? Kalau misalnya kata adat berjanji marhaban, tak apalah, hak tu ikut hukum, kan? Berjanji marhaban, apa lagi? Belah utara orang sebut berendoi, kan? Berendoi apa benda ni, maknanya tak apalah. Kalau misalnya kata adat yang tak sepatutnya, lenggang perut, tahu lenggang perut, tuan? Lenggang perut, apa namanya, yang apa, orang kata ibu yang nak bersalin, kan? Dia gelek-gelek atas perut dia, batu ke apa benda, wallahualam, tapi amalan tu khurafat, amalan tu khurafat, kan? Okey. Tapi sekarang ni ada lain pula, kan? Ada istilah lain pula, kan? Istilah moden hari ni, baby shower. Baby shower, pernah dengar baby shower, tuan-tuan, kan? Pernah dengar? Tak tahulah, wallahualam lah. Baby shower tu dia buat apa, wallahualam. Tapi saya pernah dengar istilah lah, kan? Tak pernah tahu pun macam mana dia punya apa kaedah. Kalau kaedah tu menyalahi hukum, tak boleh, tak boleh buat. Apa shower pun tak boleh buat, kan? Kalau menyalahi hukum, kan? Tu sihir. Yang ketiga, qatalun nafsul lati haramallahu illa bilhaq. Secara cepat kita huraikan hadis ni. Maknanya yang ketiga, dosa besar yang ketiga ialah bunuh orang yang kita buat perbuatan bunuh orang dengan sengaja. Maknanya bunuh orang ni boleh bila ada hak. Orang bunuh, kita qisas, bunuh balas. Ada hak tak? Ada, kan? Orang buat apa, kan? Orang berzina, muhsan, kan? Mengikut hukum hudud, mengikut hukum syarak, kan? Rejam sampai mati. Ada hak tak kita bunuh dia rejam sampai mati? Ada hak, kan? Tapi kalau kita saja-saja nak bunuh, kan? Dia ni menyakit hati, tengok muka menyampah, aku nak bunuh dia, kan? Kadang ada juga, tuan-tuan, kan? Kita tengok muka orang, kadang-kadang kita seronok, kan? Kadang-kadang tengok muka orang menyampah mana, kan? Rasa otak dia ni aku bubus. Contoh, nak contoh, kan? Ada tak kadang-kadang kita tengok muka orang, kita nak menyirak, kan? Tak ada, sini baik belaka, alhamdulillah. Maknanya bunuh orang ni, tuan-tuan, hari ni Nabi sebut dah, kan? Dalam hadis Nabi kata tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak kejadian-kejadian yang menimpa. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi banyak peristiwa-peristiwa perbunuhan. Hari ini orang nak bunuh orang cukup senang dan cukup mudah. Cukup sekadar berhenti di traffic light, cukup, habis. Dia pasang silencer sikit, kan? Dia ketuk pintu, pak, jalan. Kan? Berapa ramai dah orang kena macam tu setahun 2 tahun kebelakangan ini, tuan-tuan sekalian. Ramai. Itu belum kira lagi bab-bab lain, bab rompakan, pembunuhan yang berlaku lain-lain. Ini bunuh kat traffic light, kan? Berapa ramai dah mangsa yang ada, kan? Ada. Dulu 10 tahun 20 tahun kebelakangan dulu, kita tak pernah dengar pun orang kena tembak dekat traffic light. Kita tengok dalam Twitter je, kan? Tengok dalam Twitter orang putih, kan? Orang bunuh apa nama macam tu, kan? Cerita Hindustan, cerita orang putih, kan? Nampak orang pam tembak tu, kan? Hari ni mudah, tuan-tuan sekalian. Apa makna kata apa?
kejadian berbunuhan ini sudah pun berleluasa. Pasal apa? Pasal kita tidak mengetatkan undang-undang. Nah, kalau undang-undang syariat, nah, kalau bunuh macam mana? Dibunuh balas. Betul? Kalau ada kemaafan daripada pihak keluarga mangsa, boleh diqisas, kan? Boleh bayar diat, boleh bayar denda, kan? Dengan sebanyak mana yang telah dipersetujui. Tapi hari ini kalau bunuh, adakah boleh dimaafkan? Tak boleh. Bila dihadapkan ke mahkamah, kan? Bila dihadapkan ke mahkamah di bawah kanun kesiksaan 302, 302 kanun kesiksaan yang hukuman dia mati. Okey. Bila lepas mati dah orang yang tertuduh tadi ni, orang yang apa? Orang yang buat kesalahan bunuh tadi ni, keluarga yang ditinggalkan boleh dapat apa? Keluarga boleh dapat apa? Tak dapat apa. Tapi dalam kisah boleh tak buat pilihan? Boleh. Tak. Kami tak nak dia mati sebab dia ni ada anak bini juga, ada keluarga juga. Bila kalau dia ni mati, bukan setakat dia saja, kan? Bukan setakat dia saja, malahan keluarga dia pula jadi macam keluarga kami, tidak berayah, tidak berapa. Betul? Tidak berayah, tidak berapa, boleh bayar dia diat. Diat dia berapa? 100 ekor unta. Tuan-tuan, unta tahu tak berapa harga? Mesti tahu kan? Paling kurang 10,000. Paling kurang. Unta yang ni lah. Unta tikai lah orang panggil. Unta tikai orang kata kan? Kalau di Emiriah Arab Bersatu, di Dubai sana, dia ada suk suk unta ni. Kan? Dia bukan setakat ada suk emas je. Tuan-tuan nak beli emas hak jenis apa? Style gini. Kan? Bukan dalam bentuk gelang, bukan dalam bentuk rantai tak. Bentuk gini, jongkong gini. Pergilah Dubai. Kalau ada pitih banyak kan. Pergi sana beli berjongkong. Di sana unta tiap-tiap tahun. Hak yang paling mahal berapa? Cecah 1 juta tuan-tuan. 1 juta dirham tuan-tuan sekalian. Seekor 1 juta dirham. 1 juta dirham berapa banyak duit kita? Duit dirham sekarang, dirham Emirati dia panggil, dirham Emirates kan, ataupun dirham Emirati ikut bahasa Arab. 1 juta dirham lebih kurang 1.2 juta kita sekarang. Duit kita kan jatuh sekarang ni kan, dengan duit siam pun tak heran dengan duit kita ni kan. Dulu siam boleh tukar kat sempadan, betul tak tuan-tuan pergi kan, pergi haknya, pergi mana, pergi jalan kan, boleh tukar, boleh guna duit kita kat sempadan. Sekarang ni dia tak heran lah kan, duit kita tak boleh tukar lah kat sempadan kan. Bukan tak boleh tukar, tak boleh guna. Tukar boleh lagi, 12.7, 12.8 sekarang kan. Okey, anak kita boleh apa namanya, boleh diat kan, boleh bayar diat 100 ekor unta tuan-tuan. Kalau unta hak mahal harga 1 juta, boleh dapat berapa? Kan? Tak payah 1 juta lah, 100,000 lah, 100,000 seekor. Kan? 100,000 seekor. Kan? Boleh dapat berapa juta? 5 juta dia kan? 5 juta kan? 5 juta dapat ganti rugi kepada. Okey. Kalau misal kata si tertuduh ni ataupun si orang yang buat jenayah ni tak boleh bayar, siapa bayar tuan-tuan? Siapa bayar? Pemerintah bayar. Kerajaan bayar kepada keluarga ni. Tak. Tapi kalau kita guna kanun kesiksaan tuan-tuan sekalian, hari ni pemerintah ada bayar tak? Lepas habis lah kan. Orang tu dah dihukum mati, kita pun puas hati. Okey. Dendam sudah berbalas kan. Lega, rasa lega. Lepas lega tu, tak. Keluarga yang ditinggalkan ni nak mata ke darah apa? Contohlah kan. Lepas daripada kita kata rasa lega lah kan. Sebab yang bunuh mak kita, yang bunuh ayah kita, yang bunuh adik-beradik kita, kita kata dah pun menerima hukumannya yang setimpal. Lepas daripada tu siapa nak bela nasib anak yatim kan? Siapa nak bela keluarga yang ditinggalkan dan sebagainya kan? Terkotak kanting tuan-tuan sekalian. Jangan kata nak bela. Ada orang yang ditinggalkan harta pusaka. Ada orang yang ditinggalkan harta pusaka, tiba-tiba tak dapat portion kepada anak yatim ni kan. Dikau oleh orang-orang sekeliling,
habis-habis, dan nasib mereka tetap macam tu. Ini permainan dunia hari ini, tuan-tuan sekalian, kan? Nabi sebut, jauhilah. Kalau kita buat, maka ini akan memberikan kebinasaan yang besar kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 10 minit lagi. Okey. Kemudian Nabi sebut yang keempatnya adalah al-aklu riba. Wal aklu riba, yang keempat ialah makan riba. Riba ni kita dah faham lah, kan? Kita dah maklum dah. Hari ini banyak transaksi keuangan yang ada riba, tuan-tuan sekalian, yang ada unsur riba. Kalau kita tengok kepada ayat dalam surah Al-Baqarah, bermula ayat 275 sampai 278, Allah sebut dalam satu ayat yang ringkas, Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala halalkan jual beli, dan Allah Taala haramkan riba. Pasal apa? Pasal orang jahiliyah, orang kafir, orang musyrikin jahiliyah zaman dulu, dia kata apa? Innamal bai'u mislul riba. Sesungguhnya jual beli itu adalah riba. Kalau tak riba, nak untung macam mana? Sebab riba adalah tambahan kepada yang sedia ada. Bagi pinjam, bayar balik tambahan. Bagi beli, bayar balik tambahan. Keuntungan dia tambahan. Kenapa riba ni haram, tuan-tuan sekalian? Sebab dia fahish, dia zalim, kan? Ada tak riba tak zalim? Kita pinjam contoh 1,000, kena bayar balik 1,500. Zalim tak zalim, tuan-tuan sekalian? Zalim, kan? Zalim, sebab kita bayar tambahan kepada pinjaman kita yang hanya bernilai RM1,000. Kita pinjam RM1,000. Tambahan sekarang ni pula kadang-kadang ada setengah-setengah bank pinjam 1,000 tak dapat 1,000, tuan-tuan sekalian, kan? Pinjam 1,000 dapat 700. Pasal apa dapat 700? Pasal 300 lagi pergi ke mana? 300 lagi secure. Kan? Kalau kita tak dapat bayar, bulan-bulan, 3 bulan dia dah kata secure dah. Tapi kita kena bayar. Interest dia berapa? Contoh, kan? Berapa persen bayar, kan? Begitulah juga dengan kredit kad, tuan-tuan sekalian. Kredit kad, kita semua hari ni yang bekerja semua ada kredit kad belaka. Macam mana cara kita bayar kredit kad tersebut, kan? Tiap-tiap bulan 5% saja, contoh, kan? Orang hak bayar 5% ni bergelumang dengan dosa-dosa riba yang dia tanggung, tuan-tuan sekalian. Pasal takkan ustaz boleh kata macam tu, kami tak boleh bayar. Bukan kami nak, kan? Kami tak mampu bayar. Tak mampu bayar, jangan pakai kad kredit, kan? Contoh, kita tak boleh bayar, tuan-tuan, kita tahu dah, memang confirm kita tak boleh bayar, kan? Kita pergi juga kata-kata ambil kad kredit, nilai 5,000 kredit dalam tu, kan? Dalam tu kita pun gunalah tanya mari. Bukan tanya sekarang, sekarang tutup, kan? Tutup pakai pin sekarang, kan? Dulu dia tanya, kan, swipe, kan? Dulu swipe, sekarang tak swipe lah. Tanya, tak boleh. Kita pun habis duit dalam tu, ataupun kredit limit dalam tu, tiba-tiba kita bayar 5%, kita menanggung hutang, betul sekalian. Dan inilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ribawi dan juga kapitalis, dia desak orang yang terdesak. Tuan-tuan, orang yang terdesak, dia desak. Cuba tuan-tuan tengok, time tuan-tuan susah, siapa bank, mana bank yang mari mengofferkan diri bagi pinjaman? Time cash flow penuh dalam bank, bank tahu kita ada cash flow banyak, macam-macam offer mari, tuan-tuan sekalian, kan? Time kita tak ada duit, ada tak pihak bank mari offer, tuan nak loan tak dengan kami? Berdasarkan kami tengok kesusahan tuan ni, tuan boleh dapat sehingga 50k. Ada tak gitu, tuan-tuan? Kan? Ada tak? Berdasarkan kepada kesusahan yang tuan hadapi, tuan-tuan boleh dapat 50k pinjaman. Dengan apa? Dengan interest yang rendah, yang istimewa.
Tak boleh tuan. Tak ada bank macam tu tuan sekalian. Kan? Tahu kita ada banyak 100k, 200k dalam bank kan? Dia bagi offer macam-macam lah. Nak kalau kita offer 500k lagi. Kan? Nak kalau kita offer sekian-sekian kan? Dia tahu kita ada PT, kita ada duit, kita boleh bayar tuan-tuan sekalian kan? Dia mengambil kesempatan pada kita kan? Kapitalis ni, sistem kapitalis. Dia takkan ada orang yang ambil dia offer orang yang tengah kesempitan, tak ada. Orang kesempatan dalam kesempitan tak pernah ada tuan-tuan sekalian kan? Yang dia offer bila orang yang mampu saja. Maknanya makan riba ni tuan-tuan sekalian, nak cerita panjang ya. Nak cerita panjang, tapi kena berhenti dah 1.50 kan. Tapi kita berhenti, kita tawakkul setakat yang riba ni Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, kita melaksanakan transaksi banyak. Kita pinjam, macam-macam kita pinjam tuan-tuan sekalian. Beli kereta cash masalah, pinjam pun masalah, betul kan? Bila kita beli kereta cash tuan-tuan, jangan kata tuan-tuan beli kereta mahal. Tuan-tuan beli kereta Myvi 2018 pun sudah cukup untuk membuat LHDN pergi ke rumah tuan-tuan kan? Ataupun telefon rumah tuan-tuan kan? Okey, Encik didapati beli kereta cash ni kan? Pun payah sekarang ni nak beli apa cash pun payah. Tak? Betul tak? Betul kan? Boleh, tapi susah lah sikit kan? Nak beli cash, kita tunduk, kita terlebih duit pun payah lah kan? Tapi kita nak kena berhati-hati dengan pinjaman kita. Pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman peribadi kan? Tambah-tambah lagi tuan-tuan yang merupakan kaki tangan awam ni kan? Pinjaman peribadi, memang bank suka duk kejar lah kan? Suka. Ada saja offer yang menarik perhatian kan? Cover boleh, yang ni boleh boleh tutup lubang lama kan? Buka lubang baru, tutup lubang lama. Orang panggil apa? Overlap. Overlap kan? Tuan-tuan, overlapping kan? Overlap punya overlap. Lah kali kita tergolek tuan sekalian. Tergolek. Berapa ramai kaki tangan awam yang orang kata apa? Bila tubik gaji, Allah Akbar kan? Selit gaji cantik bukan main. Tubik di bank tu berapa? Kan? Sedih tuan-tuan. Kan? Ada jugalah, bukan kita lah, tempat lain. Maknanya macam tu sekali, pinjaman demi pinjaman. Dan inilah proses riba dan kapitalis yang buat. Dan hari ini alhamdulillah kita ada sistem keuangan Islam yang sentiasa ditambah baik. Kita kena sokong, kita kena buat wadiahnya apa semua sekali. Dan tak silap saya, ada lebih kurang 17 bank hari ini yang mengamalkan sistem patuh syariah. Bukan setakat bank Islam aja, bukan setakat bank muamalat aja kan? Hong Leong Bank pun ada Islamic Bank. Cina tu kan? Tak tahulah macam mana dia buat kan? Tapi ada juga Islamic Bank tuan-tuan sekalian kan? Islamic banking, Islamic finance kan? Dengan istilah-istilah yang muamalat yang kita belajar. Contoh macam al-bai' bisamin ajil. Kita biasa dengar kan? Al-bai' bisamin kan? Mari kat dia orang entah apa-apa dia guna. Vitamin ajil lah, vitamin lah kan? Bodoh tak vitamin dia kan? Habis Cina tu kan? Cina yang apply Islamic banking ni kan? Kadang-kadang kita sendiri pun masih tengok kan? Macam ragu-ragu pula. Kita kata tengok berdasarkan kepada pulangan, mungkin tak berapa untung lagi fixed deposit Islamic banking ni berbanding dengan konvensional dan sebagainya. Tuan-tuan, konvensional dah berapa lama dah kita praktis. Islamic bank 30-40 tahun ini je yang kita praktis, dan wajib kita pindah tuan-tuan. Pasal yang kalau kurang untung itu dianggap kafarah terhadap bergelumangnya kita dengan sistem konvensional yang puluhan tahun lamanya tuan-tuan sekalian. Kafarah kita lah. Nak untung, kita untung selepas daripada itu kan? Yang penting kurangkan unsur riba yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan, riba ni kita anggap kecil sebab ia adalah dosa yang ditutup di sebalik tabir. Kan? Dosa yang ditutup, Allah, aku bukan makan rasuah, aku bukan riba je pun kan?
Makan rasuah berat lah, dosa besar. Makan riba dosa kecil, tuan sekalian. Dosa kecil kan kita makan riba ni? Besar, tuan sekalian. Sebab itulah Nabi kata 7 yang membinasakan, 7 dosa besar, kan? Dalam kitab Al-Kabair ada banyak lagi lah, kan? Tapi Nabi sebut 7 ni adalah kesalahan yang sering berlaku kepada kita, dan terus berlaku berterus-terusan sampai ke hari ini. Hari ini orang makan riba ada, orang bunuh ada, orang syirik ada, orang khurafat ada, orang makan terkedara harta anak yatim ada, orang makan lari medan perang. Mungkin sini tak ada, tempat lain ada, kan? Orang menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan tidak baik, tuduhan qazah, tuduhan zina dan lain-lain. Ada tak hari ini? Ada. 7 perkara ini sudah pun ada kepada kita, tuan-tuan sekalian, dan ini yang kita nak sebut, kan? Ini yang kita nak sebut supaya kita dapat hindari dan dapat fahami betul-betul. InsyaAllah nanti mungkin kita tuan-tuan boleh cari dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan penerangan kepada 7 perkara yang membinasakan ini. Saya rasa sekadar inilah, sebab kita berhenti 1.50, kan? Jadi sekadar inilah kuliah kita, kuliah Zuhur kita tengah hari ini gantian. Mohon maaf di atas segala apa yang terkurang, kasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi ataupun dapat memberikan kekuatan kepada kepada pengetahuan kita agar ia menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.